Alright, kalau rasa anda punya storage komputer ke laptop ke handphone ke dah penuh kan, so tak perlu susah jugalah nak buka. Boleh nampak tak kelas paparan nota ni? Boleh nampak tak? Boleh nampak. Okay, so chapter 3 National Income Equilibrium, dia ada tambah equilibrium lah. Kalau chapter 2 National Income Accounting. Right, untuk chapter 3 ni lah National Income Equilibrium. Okay, calculation dia kalau macam topik nombor chapter 2, okay, ataupun topik nombor 2, calculation dia lebih mudah, tambah-tambah tolak-tolak sahaja untuk mengira national income. Untuk chapter 3 ni dia punya calculation agak sukar sikit lah, dia up sikit level dia. Okay, dia macam matematik, persamaan matematik lah, tapi matematik yang mudah je, macam anda belajar masa sekolah dulu kan matematik, tapi dia adaptasikan di dalam bentuk ekonomi ataupun makroekonomi lah. Alright, sebelum kita ni kita tengok dulu subchapter yang terdapat dalam ni. Okay, subchapter yang pertama ialah anda know the circular flow of income. Jadi kita akan belajar circular flow ni ialah kitaran pendapatan. Pendapatan tu, duit tu dia bergitar kat mana, daripada mana ke mana dan sebagainya. Okay, sebentar lagi kita akan belajar. Kemudian subchapter 2 kita akan tengok kepada pemboleh ubah. Alright, kita akan tengok kepada pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni penting untuk anda kenal supaya senang kita nak kira equilibrium nanti. Alright, kalau anda tak tahu, tak faham the variable or economic sector, nanti anda tak boleh nak mengira macam mana nak menentukan macam mana nak menentukan equilibrium, macam mana nak mengira titik titik inilah equilibrium tu lah. Okey, keseimbangan. Okay, kita tengok yang pertama. Alright, okay, know the circular flow of income, kitaran pendapatan. Okay, kitaran pendapatan. Alright, di mana nanti bila kita nak mengira equilibrium nanti kita akan berkira ikut sektor lah. Yang pertama kita ada 2 sektor, 3 sektor dengan 4 sektor. Kita ada 2, 3 dengan 4 sektor. Baik, okay, seterusnya. Alright, define circular flow of income. Ini definition tentang circular flow of income. A model that indicates how money move stroke out and economy between business and individual. Di mana, okay, maksudnya macam mana duit tu bergerak lah, macam mana duit kan, macam duit anda sini kan, ada wallet dalam bank anda tu, duit tersebut akan bergerak juga. Contoh anda belanja, dia akan pergi dekat pasar raya, kemudian pasar raya dia akan simpan duit dia dekat pasar raya, dia akan simpan dalam bank, bank pun dia tidak akan simpan duit tu kan, dia akan pergi melabur kat mana-mana, so duit akan bergerak lah di mana. Okay, flow income ni kita tengok lah apa duit tu dia bergerak bagaimana dia bergerak. Okay, seterusnya kita tengok kepada gambar rajah lah untuk memahamkan lagi apa itu circular flow income, macam mana kitaran pendapatan itu berlaku. Okay, so boleh tengok kat sini kita ada firm, kemudian kita ada household lah, isi rumah dan juga firma. Okay, isi rumah ni yang kita lah isi rumah. Dalam sebuah rumah tu ada isi rumah, family lah, keluarga. Okay, kemudian firm ni firma lah, tempat kita bekerja ataupun tempat kita belajar dan sebagainya lah. Okay, kemudian ada government, kemudian kita ada bank, okay, dan sebagainya lah. Okay, so anda boleh tengok kat sini gambar rajah ni, ada anak panah kan, ada anak panah. Okay, tengok yang di atas ni factor of production, di mana isi rumah dia akan bekalkan factor of production lah. Dia akan bekalkan pekerja, dia akan bekalkan bos dan sebagainya dari isi rumah kepada firm. Okay, kemudian firm dia akan bekalkan good and service lah. Dia akan bekalkan barang dan perkhidmatan kepada isi rumah. Seterusnya kita boleh tengok okay, anak panah tu. Okay, di mana apabila isi rumah, okay, dia bekerja ke, berniaga ke dekat firm dan sebagainya kan. Okay, kemudian dia akan mendapat income. Mana tengok ni dia akan mendapat income. Tengok je anak panah ni, dia akan dapat income. Kemudian daripada income tersebut, isi rumah akan belanja dekat firm. Okay, dan kita akan belanja dekat pasar raya dan sebagainya lah, di mana kita nak belanjakan barang-barang keperluan dan juga kehendak. Alright, okay, so boleh tengok anak panah kat sini.
Okey, di mana isi rumah dia akan simpan dia akan simpan dekat bank. Maknanya bank dia akan melabur dekat isi rumah. Nampak ada panah kat situ Kemudian ada import export ni melibatkan international trade lah. Okey, perdagangan antarabangsa. Kemudian isi rumah dia akan bayar cukai dekat government. Kemudian government dia duit cukai tu sebut dia tak simpan So government bagaimana dia nak menggerakkan ekonomi. So jadi dia akan belanja lah. Biasanya isi rumah government akan belanja kepada firm lah. Biasanya dia akan buat projek-projek kan, sekolah ke, jalan raya dan sebagainya. Okey, semua hasil perbelanjaan kerajaan ni dia akan serah kepada firm lah. Dia akan beri kontrak lah kepada firma-firma yang sesuai lah. Okey. Baik, okey, ada soalan tak kelas untuk gambar rajah ni? Boleh faham tak? Ada soalan? Halo, respon sikit 2-3 orang. Ada. Boleh harap boleh jelas. Okey, so sekarang ni untuk kita memahami variable untuk boleh ubah. Okey, so kita tengok kita akan untuk equilibrium ni kita akan pecah kepada 3 sektor lah. Okey, punya 2 sektor, ni sebenarnya sektor antara ketiga-tiga sektor ni dia tak ada beza sangat, cuma dia akan bertambah daripada satu sektor kepada sektor yang lain. Untuk tu sektor yang hanya melibatkan kita andaikan dalam ekonomi tu cuma ada isi rumah dengan firm sahaja. Okay, untuk tu sektor kita andaikan lah cuma ada household and firm only. Okay, untuk 3 sektor dia bertambah. Ada household, ada firm dan ada tambahan government. Ada tambahan government, tambahan kerajaan. Okay, maknanya 4 sektor pula kita ada household, kita ada firm, government dan kita ada tambahan iaitu international trade lah. Kalau kita katakan berkenaan dengan international trade ini, ia adalah berkenaan dengan export dan juga import. Okay. Seterusnya kita tengok. Okay, so anda kena tahulah list the variable, build consumption, build saving function Right, so ini memang memerlukan latihan macam kita belajar matematik lah. Kalau anda tak buat latihan memang tak boleh buat. Okay, kena buat latihan. Okay, yang ni kalau yang teori ni kalau masih tak faham tak apa. Yang penting nanti bila buat latihan nak kira MPC, APC dan sebagainya kena tahulah. Okay, so variable setiap sektor, 2 sektor, 3 sektor dan 4 sektor kita guna variable yang berbeza-beza lah. Okay, kalau 2 sektor kita cuma guna beberapa variable, 3 sektor akan tambah boleh ubah tersebut dan 4 sektor ada tambahan variable iaitu import dengan export lah. Kemudian kita kena build consumption, kita kena bina, kena derive ada kena buat consumption function. Okay, consumption function dia kena inilah kena bentukkan fungsi consumption. Okay, kemudian build saving function, kita kena bina fungsi simpanan lah. Okay, kita akan tengok macam mana, senang je sebenarnya. Alright, okay, sebelum tu kita tengok dulu secara teori dulu. Okay, aggregate expenditure and equilibrium national output. Okay, aggregate expenditure ataupun AE total amount that all economics. Okay, total economics di mana ia adalah perbelanjaan yang dibuat oleh biasanya dibuat oleh firma ataupun isi rumah. Okey, dibuat oleh firma ataupun isi rumah lah. Oleh isi rumah. Alright, okay, the plan spending of household, firma, government and foreigner. Okay, AE Kemudian kita tengok, okay, aggregate expenditure, kita ada formula dia. Formula dia iaitu C tambah I tambah G X tolak dengan M. Formula dia lebih kurang macam kita nak mengira guna kaedah expenditure lah. Okay. AE ni. Right, iaitu C ialah untuk consumption, I ialah investment, kemudian G ialah untuk government spending dan export less import X tolak M lah. Okay. Tapi perlu ingat note that AE is not the same as GDP dia bukan sama macam GDP. It represent the planned spending. Alright, AE ni dia tentang plan spending. Maknanya GDP yang anda kira sebelum ni mungkin adalah actual spending lah ataupun output. So walaupun formula dia sama tapi dia ada beza kat situ lah.
Okey, kalau AE ni sebenarnya plan spending. Kalau yang GDP yang anda kira, yang sini income, yang topik 2, kaedah expenditure tu, sebenarnya ada actual spending lah. Iaitu pembelanjaan sebenar, iaitu plan ni maksudnya yang dirancang. Okey, kemudian aggregate expenditure. Okey, aggregate expenditure and national output. Okey, AE and Y are not necessarily equal. Firm formulate their production plan with an estimate of the quantity that people want to buy. A mistake on their part because production to exceed or fail below the amount that people want to buy. Alright, di mana AE dengan Y, aggregate expenditure dengan national output tak semestinya kena sama lah. Okay, tapi ni secara teori. Alright, tak ada apa sangat. Yang penting ini banyak pengiraan lah. Okay, ni apa jadi sekiranya what if AE and Y are not equal. Okay, if AE kurang daripada Y, people want to buy less than what has been produced, so firm will accumulate inventory. Firm will reduce for production. Alright. Okay, ni sekiranya AE kurang daripada Y lah. Sekiranya AE lebih daripada Y, Y ni pendapatan bila kita anda nampak je abjad Y ni maksudnya pendapatan lah, pendapatan negara ataupun pendapatan rakyat dalam sebuah negara tu lah secara agregat. Okay, sekiranya AE ni pembelanjaan lah. Sekiranya AE lebih daripada Y, so pembelanjaan lebih daripada pendapatan, so people want to buy is greater than actual production, so inventory will decline, firm will increase production. Alright, so anda tengok kat sini lah, kalau permintaan kurang daripada pendapatan, so firma dia akan kurangkan production lah sebab permintaan kurang kan. Manakala kalau yang kalau permintaan lebih daripada pembelanjaan lebih daripada income, so firma dia akan tingkatkan production lah sebab ramai yang nak berbelanja, Okay, kita tengok pembeli ubah yang pertama. Okay, pembeli ubah yang pertama iaitu consumption ataupun C, penggunaan. Okay, consumption refers to the purchase of goods and service by individual or household which are produced by firm. Okay, refer to the purchase of goods and service. Okay, pembelian barang dan perkhidmatan. Alright, by individual or household, daripada individu atau isi rumah yang dikeluarkan oleh firma. Okay, kemudian pakai ekonomi ini gambar ni. Okay, bukan saja letak gambar ni ialah gambar John Maynard Keynes. Okay, dia adalah pakar ekonomi lah. Okay, di mana dia menyatakan bahawa a person will increase his consumption as her income increase. Okay, but the increase in expenditure will be less than the increase in income. Okay, dia punya antara dia punya yang dia buat lah. Okay, pakar ekonomi dia mengatakan bahawa begitu. Alright, kemudian okay, so anda boleh tengok kat sini. Okay, income. Okay, pendapatan Y adalah sama dengan consumption campur dengan saving. Okay, maksudnya di sini ialah pendapatan kita biasanya kita akan pecah kepada dua lah, iaitu consumption dengan saving. Okay, di mana sekiranya kita tak belanja, sekiranya contoh anda ada 2,000, saya tulis kat sini, saya conteng ni kelas semester lepas. Okay, sekiranya anda ada pendapatan RM2,000, okay, biasanya mungkin 1,500 anda akan belanja, anda akan consume. Okay, 1,500 anda akan consume, manakala selebihnya 500 anda akan simpan. Itu andaian ekonomi lah. Okay, biasanya begitu sebab tu seimbang lah. Okay, consumption dengan saving dia akan seimbang. So dia akan biasanya begitulah income pendapatan Alright, kita tengok seterusnya. Okay, function, concept of consumption. Okay, kita kena tahu function dia ialah anda kena ingat C sama dengan A tambah B Y D. Okay, C tambah A tambah B Y D dia punya function dia, anda kena bentukkan nanti. Kita akan beri soalan, kemudian anda kena bentukkan lah, bergantung pada maklumat data yang diberi. Okay, kemudian anda kena tahu marginal propensity to consume, MPC. Okay, MPC ni cara nak kira dia ialah change in total consumption, change in total income lah, kita akan tengok dia punya tu change in total consumption bahagi dengan change in total income. Okay, kemudian tak apa, nanti kita akan tengok contoh, anda akan nampak lah macam mana nak mengira dia.
Dan yang kedua ialah APC atau Average Prosperity to Consume. Dia punya formula dia ialah total consumption bagi dengan total income. Okay, iaitu C bagi dengan Y. Okay, seterusnya kita tengok kepada konsep of MPC. Okay, konsep of MPC, Marginal Prosperity to Consume. MPC dia lah yang saya tunjuk ni, MPC. Okay, so formula dia tadi ialah change in total consumption, change in total income. Maksudnya perubahan sekarang kita tolak dengan yang sebelum, kemudian kita bagi dengan sekarang tolak dengan sebelum. Apa nanti kita akan ada kekiraan dia untuk bagi lebih nampak. Okay, manakala APC ialah total consumption bagi yang total income. Alright, so MPC, APC. Okay, kita tengok yang mula-mula dulu. Okay, tengok contoh. Alright, sini ada contoh. Okay, boleh nampak tak kelas? Respon sikit 2-3 orang nak dengar suara. Boleh Okay, siapa yang ada buku teks, boleh refer muka surat 300. Okay, buku Deviga sebenarnya muka surat 300. Okay, tapi tak sure lah ni. Okay, tapi memang dia ambil daripada buku contoh ni, sama je. Alright, di mana untuk kira-kira kita mengira MPC, kita kena cari perubahan. Nampak 3 segi ni kan? Tanda 3 segi ni bermaksud perubahan lah. Perubahan C bagi dengan perubahan YD. YD ialah pendapatan lah, disebut income. Sebab income ni ialah income tolak dengan personal tax lah kalau ada cukai. Kalau tak ada cukai, kita tolak kosong lah maksudnya. So perubahan 200 tolak 125, manakala perubahan disposable income ni 200 tolak 100. So dapat 0.75 MPC. MPC boleh kelas? Macam mana nak kira dia? Boleh? Boleh tak? Boleh tak kelas? Nampak tak? Nampak. Kemudian APC pula dia beza formula dia. APC ialah C bagi dengan YD. Total C bagi dengan total YD. Senang saja, iaitu setiap ni dia berbeza lah. Contoh yang ni 275 bagi 300. 275 bagi 300. Alright, so untuk jawapan lengkap dia kita boleh tengok the next slide. So anda boleh tengok kat sini. Kalau APC dia tak sama di setiap kadar consumption yang anda buat tu, dia punya APC dia akan berubah-ubah lah. Manakala MPC dia akan sama. So MPC ni tak perlu kira banyak kali lah, anda perlu kira sekali saja, iaitu sekali saja 0.75. So dia akan 0.75 sampai bawah. Sebab dia perubahan C bagi dengan perubahan Y. Manakala APC ni tak. APC ni kita akan kira pada setiap Y dengan consumption. Kemudian anda dah ada APC. Yang penting MPC sebenarnya. APC ni kalau kita nak tahu average lah, berapa average consumption dia. Yang penting MPC. Anda tahu MPC ialah 0.75. Kemudian kita kena bentukkan function. Kita kena bentukkan function. Di mana consumption function ialah C sama dengan A tambah dengan BY. Kalau anda salah bentuk consumption ni, consumption ni anda salah bentuk dia, nanti bila anda nak kira equilibrium nanti akan jadi salah. Alright, di mana kita akan bentukkan macam ni lah. Di mana untuk yang ni, C sama dengan 50. 50 ni ialah autonomous consumption. Autonomous consumption. Apa maksud autonomous consumption? Ialah apabila Y sama dengan kosong. Y dengan kosong maksudnya walaupun kita tak ada pendapatan, walaupun kita tak ada pendapatan, kita still kena belanja. Contoh macam anda lah kan, contoh macam anda tak ada pendapatan kosong, anda still kena makan kan, still kena pakai baju, still kena mandi dan sebagainya. Sebab tu walaupun kita pendapatan kosong, still kita kena belanja. Sebab tu kita ada autonomous consumption. Autonomous consumption, di mana autonomous consumption ni ialah apabila YD ataupun Y sama dengan kosong. Ada tengok sini kan. So sebab tu YC sama dengan 50. 50 ni ialah autonomous consumption. Kemudian kita tambah dengan 0.75Y. 0.75 ni apa dia kelas? Dia adalah MPC 0.75.
Okay, ia adalah MPC. Sebab tu penting untuk anda kira MPC dengan betul jugalah. Okay, Y ni anda kena letak lah Y ataupun YD lah. Okay, kalau tu sektor nanti Y dengan YD adalah benda yang sama. Nilai dia sama tapi letak Y lah. Ni adalah untuk bentukkan dia. Tapi nanti kita akan buat latihan untuk bagi anda lebih